Kalau alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berhak bagi Allah. Kalau ahmadullah, saya selalu memuji Allah. Hamidullah, saya telah puji Allah. Boleh berlaku asal kau perkataan tu kena ada berapa huruf? 3 huruf. Huruf ha, huruf mim dan juga huruf dal. Alif lam gapo tu tambah berlakulah. Asalnya 3 huruf. Jadi kita nak puji Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat tidak kita sebut perkataan yang mengandungi 3 huruf. Sama ada alhamdulillah, sama ada ahmadullah, nahmadullah, hamidullah, boleh berlaku Jadi kita selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia Allah Taala kepada kita semua. Dan pada malam ni kita dapat bersama kembali mengadakan majlis ilmu, dan insya-Allah pada malam ni sebagaimana lazimnya kita akan belajar dalam kitab Bimbingan Mukmin. Dan masih lagi Al-Imam Al-Ghazali dia buat kesimpulan cara-cara kita nak bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Ataupun orang panggil kesimpulan kepada 27 tanggungjawab kita kepada sesama Muslim. Maka dia buat rumusan lagu mana kita nak bergaul dengan orang ni biar betul. Secara umumnya lagu itulah. Jadi pada minggu lepas kita dah baca 2 kesimpulannya. Yang pertama apa dia? Jangan kita suka pelekeh orang. Jangan pelekeh orang. Yang kedua, jangan kita menilai seorang itu mengikut keadaan dunia dia. Jangan kita memandang mulia kepada seorang kerana kekayaan dia. Jangan kita memandang rendah kepada seorang kerana kemiskinan dia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi miskin kepada golongan-golongan tertentu, bukannya Allah Taala kedekut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan kepada golongan-golongan yang lain, bukannya dia tu berhak untuk mendapat kekayaan. Bukan makna dia tu berhak, orang miskin tidak berhak. Tidak gitu. Faham tak? Tuhan bagi miskin bukan kerana Tuhan kedekut. Tuhan bagi kaya bukan seorang tu lebih berhak kaya lebih daripada orang lain. Tidak gitu. Bukan segala-galanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Tuhan menguji orang yang miskin, maka Tuhan menguji juga orang yang kaya. Tuhan uji orang miskin, sabar ke tak? Tuhan nak uji orang kaya, syukur ke tak? Suka bantu orang ke tak? Ataupun kedekut dan sebagainya. Kita pergi kepada yang ketiga. Dia ada 11 semua ni. Yang ketiga kata dia, jangan cuba menentang orang lain. Jangan cuba menentang ni artinya jangan kita suka dia panggil gapo dia panggil. Ada orang jenis orang buat gapo tak kena berlaku. Apa dia? Itik mana? Cari ki. Betul. Betul. Orang Kelantan panggil cari ki. Jangan suka cari ki dengan orang. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang Islam lah mana pun dia balas setara mana pun dia saudara, tuan-tuan. Dia waris orang Islam ni, adik-beradik dah pada hakikatnya. Jadi sebab itulah hak balas kita kena damaikan. Jangan hak tak balas tu kita menimbulkan permusuhan. Jangan kita ni suka cari kih dengan orang Kelantan panggil.
sehingga terjadi permusuhan antara kamu sesama sendiri. Jadi kalau orang tu suka cari kih dengan orang lain, maka boleh menyebabkan berlaku permusuhan lah di antara satu sama lain. Jadi sebab itulah dalam Quran ni digalakkan supaya kita as-sulhu, kita berdamai. Dalam kitab fiqh ni, kitab fiqh ni biasanya dia belajar di masjid-masjid, dia mengaji bab ibadat, tidak pergi kepada muamalat, jarang-jaranglah. Nah, tidak pergi kepada muamalat, tidak pergi kepada munakahat, tidak pergi kepada qada. Qada ni artinya perundangan ataupun kehakiman, tidak pergi kepada jenayah. Tak sampai situ. Jadi tak sampai situ tu banyak sebab lah. Tapi hang duk perhati kalau ada ustaz-ustaz hok mengajar kitab hok lebih menyeluruh lagu tu, amo tengok tok lawe alik orang dengar weh, bukan tok lawe alik ustaz. Mula-mula ramai bawa kitab. Nah, lama-kelama kau sikit dah. Lepas tu raib patak lepas tu. Jadi bila nak ngaji biar habisnya. Dah. Tapi walaupun kita alhamdulillah kitab ni kitab cukup besar, cukup tebal. Dan kalau tengok sekarang ni masih ramai ada jemaah kita yang istiqamah dengan tadah kitab ni dak. Tapi kitab fiqh ni kita nak beri timolek hukum hakam ni tuan-tuan. Paling tidak dia kena habis butir kitab fiqh hak menyeluruh lah. Nah, hak menyeluruh. Menyeluruh semua bab. Fiqh ni dia ada ibadatnya. Lepas tu dia ada muamalat. Muamalat ni orang panggil uruh niaga, kira cara sama kita. Dah, lepas tu dia ada munakahat, nikah kahwin. Nikah kahwin tu ada nafkah, ada berapa, ada cerah, ada sakar, apa betul lah. Lepas tu ada pula al-qadha, apabila berlaku perbalahan rumah tangga, berlaku perbalahan dalam masalah apa dia ni, masalah kita kata dalam muamalat dan sebagainya. Dan juga ada jenayah dan sebagainya, perlu kepada al-qadha, perlu kepada kehakiman. Jadi orang kita ni kadang-kadang dia pandai sempit kepada Islam ni sebab dia tidak mengaji molek lah puncanya. Dia kata Islam ni macam tidak lengkap lah bagi dia. Hanya duk belajar semaya band tu okey lah. Tapi dalam Islam ni dia merangkumi segala-galanya. Hak Tuhan kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ni aku sempurnakan agama. Pada hari akhir hayat Nabi ni, maka Allah Taala kata sepenuh agama. Apa makna sepenuh agama? Benda-benda yang diperlukan, asas-asas benda terah dalam agama yang diperlukan oleh manusia ni, maka Tuhan cukup lakon dah. Cuma oleh kerana orang Melayu kita tidak mengaji banyak, maka sebab tu dia rasa Islam ni tidak cukup. Tidak gitu. Kalau kita mengaji molek, barulah kita tahu bahawa Islam ni memang lengkap sungguh dari segi segala-galanya, dari segi ibadat, dari segi perundangan, lengkap segala-galanya. Boleh faham? Hatta ulama-ulama kita ni, ulama-ulama Arab lah, dia muqaranah. Dia buat perbandingan dari segi perundangan, dari segi dia panggil uruh niaga, dari segi nikah kahwin. Dia buat perbandingan dengan perundangan barat. Maka didapati banyak kekurangan yang ada di perundangan barat, dan sebahagian perundangan barat tu diambil juga daripada perundangan Islam. Islam ni tidak perlu ambil daripada perundangan barat. Jadi punca sebenarnya ialah kita orang Melayu ni tidak berbangga dengan hak Islam, hak Nabi bawa kepada kita, duk bangga hak orang putih. Kalau mengaji molek ni banyaklah kita tahu bahawa Allah cukup lengkap, cukup sempurna peraturan-peraturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tak tu? Itu dia. Gapo amun oyak panjang lebar tu. Amun oyak dalam ilmu fiqh, kalau kita belajar dia ada satu bab. Dalam bab muamalat dia panggil ada satu bab, dia panggil babus sulhi. Babus sulhi artinya bab
apa dia cara-cara kita nak buat perdamaian di antara dua pihak yang berbalah. Dia sebut kata mahkamah ni, tuan-tuan, mahkamah mana-mana sekalipun, dia tidak nak pun orang sesakih mahkamah berlaku. Supaya juga boleh tidak nak segala kes ni diadu kepada dia berlaku. Wak sakit kepala ada dah pun nak siasat tak habis, tidak gitu. Polis sendiri pun dia suka kalau kita balas sama-sama kita ni boleh selesai sama-sama kita. Mahkamah pun gitu juga. Tidak semua kes balas dia suruh diadu kepada dia berlaku, akak pada dia berlaku. Kes hak tertangguh tak habis-habis. Nah, ya sebab tu kalau sebagai contoh kalau pergi mahkamah syariah. Pergi mahkamah syariah ni tidak cara lalu. Bukan dia panggil BSK, bahagian sokongan keluarga. Bahagian sokongan keluarga ni dia cuba berdamai dulu, cuba selesai. Dia panggil selesai luar mahkamah. Walaupun naik jabat dah, tapi dia panggil selesai luar mahkamah lagi. Pasal apa? Pasal tak sampai cara kepada tok hakim. Selesai situ selesailah. Jadi di situlah kaedah yang diguna pakai ialah kaedah dia panggil as-sulhu, kaedah perdamaian dalam Islam. Banyaklah kaedah-kaedah yang ditunjuk ajar oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fiqh ni. Sebagai contoh, kalau kita kata kalau orang butai pitih dengan kita 10,000, dia tak mampu nak bayar 10,000. Kalau kita duk tekan nak 10,000, kemungkinan dia tak boleh bayar juga. Dia kata ginilah, amba ada motor sebuah, ambil motor lah. Kita memang hak kita nya nak 10,000, hak kita. Motor dia harga berapa tu? Itu harga 45,000. Tak. Dia kata hak ni amba mampu nak bayar 10,000, tak ada duit. Jadi di antara cara berdamainya kita kata tak apalah, ambil motor pun tak apa. Tu dia panggil sesat. Sesat lah tu. Allahu akbar dalam Islam Baik. Melainkan jika anda melihat suatu kemungkaran dalam agama yang dilakukan oleh orang itu. Melainkan apabila kita tengok orang buat kemungkaran, maka ketika itu bolehlah anda menentang usaha-usaha kemungkaran yang dilakukannya itu. Pada masa tu bolehlah kita tentang. Bukan setakat boleh, bukan wajib. Wajib kita cegah benda mungkar ni sama ada dengan tangan kita, dengan kuasa kita, ataupun tak mampu dengan lidah kita, ataupun tak mampu paling-paling tidak dengan hati kita. Maknanya mungkar yang berlaku dalam masyarakat kita ni kita nak lari tak mampu, tapi setidak-tidaknya hati kita tidak pernah redha, tidak pernah berkenan dengan kemungkaran yang berlaku depan mata kita. Paling-paling tidak duduk situ. Itulah Nabi kata selemah-lemah iman. Maknanya mereka yang berlaku kemungkaran depan mata dia tapi dia tak berasa nak lari sama sekali, hati dia pun tak berasa apa satu, maka seolah-olah orang ni tidak ada iman dalam hati dia, seolah lagu itulah. Maknanya kalau kita cegah dengan hati pun, kata Nabi, iman lemah. Orang benar dah iman tu. Apatah lagi kalau orang ni tidak cegah langsung, dengan tangan pun tidak, dengan lidah pun tidak, dengan hati pun tak, seolah-olah Nabi nak bayangkan kepada kita bahawa orang ni tak ada iman, tuan-tuan. Kata tu. Baik. Maknanya ketiga ni jangan suka cari kes dengan orang Yang keempat, jangan merasa puas hati bila mendengar pujian orang di hadapanmu. Jangan berasa puas hati orang duk puji kita di depan. Nah. Baik. Ataupun merasa senang bila ditunjukkan rasa kemesraan dan muka manis di hadapan. Ataupun kita berasa senang hati apabila orang itu mesra dengan kita, dia muka manis kepada kita, sebab yang demikian itu belum tentu timbul daripada hakikat batinnya. Belum tentu timbul daripada dalam hati dia lah kata tu. Nah, Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia katalah, nah, kalau orang ni walaupun dia puji kita,
Kata Imam Ghazali boleh jadi orang puji sungguh 1% saja. 1 dalam 100 dia kata. Hak betul-betul puji ikhlas dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang puji kita. Nah, dia kata lagu mana? Fa innaka in talabta haqiqata zalika lam tajid fil mi'ati illa wahidan. Dia kata kalau mu nak cari hak sebenar-benar demikian itu, artinya orang hak puji kita lillah. Tidak kerana kedudukan kita, tidak kerana dia malu kita, tidak kerana dia takut kita, tidak kerana dia wak nganyi kita, tidak kerana tadi kata Imam Ghazali muntah akan dapati kecuali kalau 100 orang tu dia kata seorang je ada lagu tu. Lagu mana? Molek dah. Orang puji kita ni hak lillah tu payah cari tuan-tuan. Dia ada kerana benda tu ada. Sama ada kerana nak baik dengan kita, mudah nak minta tolong. Sama ada dia puji kerana takut kita. Sama ada dia puji kerana malu muka, tidak lillah belaka tu. Tak boleh malu kau tak email. Malu kau tak gawa. Ataupun hak ramai benar puji ni menganyi, buat menganyi. Tak, puji tapi dia panggil buat menganyi. Boleh tak? Adalah kerana tadi orang puji kita. Hak puji lillahi subhanahu wa ta'ala ni, kata Imam Ghazali, dalam 100 adalah seorang yang menjumpa lagu tu. Masya Allah. Baik, boleh faham dah? Cuma tak suruhlah kita pergi korek dia tu. Apabila orang puji sekali ke, puji buat apa? Buat apa puji? Nak pergi kahwin ke? Buat apa puji? Buat nganyi ke? Tak ada pasal lagi. Tapi kita duduk dia orang puji kita ni duduk dia. Tapi faham sini, fahamlah bahawa betul-betul orang puji kerana Allah. Dia puji kita kerana Allah ni. Atas Imam Ghazali 100 adalah seorang. Masya Allah. Tak? Baik. Jadi sebab itulah puji gapo ni, puji depan maksudnya. Boleh kalau puji belakang tu boleh jadi betul lah. Banyak betul lah puji belakang ke. Dia belakang ni payah kita nak puji orang. Tak? Sebab kita puji orang nak suruh dia dengar, nak suruh dia tengok kita, nak suruh dia dengar pujian kita. Nampak? Sebab kita ada kepentingan kepada dia. Tapi kalau belakang ni, kita puji depan galik-galik, belakang tu kok duk keji, duk caci maki. Mungkin orang lain kata molek, kita kata uduh, alik belakang. Sebab tu kalau kita boleh puji belakang ni, maknanya kita tak ada gapo nak daripada dia. Boleh tak? Tidak kerana kita takut ke dia kok. Tidak kata kerana dia ada pengaruh kok. Tidak kata kerana tu kerana ni. Mana kita puji belakang tu, kita berasa dia comel sungguh lah tu. Hak ni hak Imam Ghazali sebut ni, dia kata lagu mana? Dia kata, jangan merasa puas hati bila mendengar pujian orang di hadapanmu. Hak puji depan tu. Boleh baik. Yang kelima kata dia, jangan sekali-kali mengadukan segala hal ehwalmu dalam berupa kesusahan dan sebagainya kepada orang lain. Itu dia. Jangan kita suka mengadu seorang. Jangan kita suka mengadu ke orang berkenaan dengan kesusahan kita, kemiskinan kita, masalah kita. Tak usah duk mengadu ke orang lah. Ni kadang-kadang jumpa orang tu mengadu, jumpa orang ni mengadu, tapi tak rajin duk berdoa dengan Tuhan pun. Tak? Orang kena mengadu Tuhan lah, kita ada masalah. Mengadu Tuhan duk, tapi duk mengadu ke orang. Boleh cari tok wakil, cari tok ngulu, gaduh. Mula-mula sekali kena bala kau ingat Tuhan lah. Ingat Tuhan. Boleh bayar dah?
Jadi Nabi tak ajar ni. Tuan-tuan ingat kisah Nabi Ibrahim AS kan? Nabi Ibrahim AS ni ia boleh natu lagu mana? Natu hok suka ngadu. Suka ngadu tok laki ni tak ada piti. Tu dia. Nah. Gua Nabi Ibrahim ni dia geltok anak dia. Geltok anak dia merah-merah lagi. Lepas tu kita tengok bila pula? Kita tengok masa budak lah. Masa budak besar dah anak. Maka pergi sana tu, kita tengok beberapa tahun kemudian tu, maka bina Kaabah lah. Dibantu oleh Nabi Ismail AS. Nah. Lepas tu tinggal pula? Tinggal pergi bila? Pergi Nabi Ismail ni bini dah. Nikah dah. Nah. Jadi pergi sana tu, tanya orang mana rumah Ismail, orang peroyak lah. Gua Nabi Ismail kerja orang Mekah pada masa itunya, kerja buru cari menata pergi panah rusak, pergi dalam apa di tengah pada pasir dan sebagainya. Nah. Jadi Nabi Ibrahim pergilah. Pergi Nah, tu biar orang tino seorang, orang muda seorang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak cik ni siapa? Tak royak nak mari jumpa dengan Ismail. Ismail duk mana? Ismail pergi tok laki hamba pergi buru cari makan ni lah. Lepas tu lagu mana hidup lah ni? Allah susahnya tok laki tak ada piti. Gua Nabi Ibrahim kata tak apa kalau gitu. Kalau gitu nanti tok laki mau balik enggak? Dia serambi tu buat huduh sangat. Dia serambi tu buat huduh sangat. Tak. Apabila Nabi Ismail, bini pun cerita tadi. Tak. Akhir sekali Ismail kenal lah ayah dia tadi. Lepas tu dia pesan apa pesan gua tu? Dia suruh aku cerah denganmu. Masya Allah. Tak. Nak ayat Nabi-Nabi ni tak suka. Orang tinu hak jenis. Bapa duk goy, dia tak kenal tu. Dia kenal kau duk orang tua ni ialah tok tua dia, tak kenal. Ngadu kau tok tua, natu ni ngadu kau tok tua, susahnya tok laki ni tak betul dah situ. Apa tau lagi dia ngadu kat orang lain. Hak tu orang luar, dia kira orang luar mungkin tak kenal. Tak gitu? Mana boleh susahnya tok laki kita cari pitis penak-penak berapa ni kelik-kelak ni tiba-tiba kira orang mari kita duk mengadu. Kadang-kadang orang tak mari pergi rumah orang duk mengadu bin tok laki kita tak ada pitis berapa. Masya-Allah. Hak ni lah hak Nabi kata, hak Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Nabi sebut dia kata, katanya Imam Bukhari, dia kata ada jenis-jenis al-kufru, jenis kufur ni banyak. Maka dia bawa lah hadis-hadis Nabi. Ada kufur i'tiqad tu memang kufur lah. Ada kufur nikmat. Ada kufur gapi dia panggil kufranul ashir. Kufur kepada tok lelaki. Kufur kepada tok lelaki. Lagu mana kufur pada tok lelaki ni? Kufur pada tok lelaki ni, tok lelaki penat lelah berapa cari rezeki, tiba-tiba tahi dia nak marah kau tok lelaki ni, dia kata nikah lama dah. Tak. Aku ni hidup susah sama, dia kata lagu tu. Tak boleh nak beli gelas sorak pun tak boleh. Nak beli tali tekak sorak tak boleh. Itu dia panggil kufranul ashir, kufur pada tok lelaki. Nabi sebut lagu tu. Hari ni kita pun orang jatuh sikit. Memang lah alik orang jatuh lah. Rutin ada. Baik. Klik malam ni pakat dia cerita bini belakang ni nak. Rupa-rupa tak boleh orang tino kufur pada tok lelaki. Ada juga dalam hadis Nabi ni, Nabi kata kufranul ashir, kufur pada tok lelaki. Bini kufur kepada tok lelaki, iaitu apabila dia balas dengan tok lelaki dia, maka dia baki habis. Tok lelaki dia tak boleh beli gotu, tak boleh beli goni. Dia kata tak aja hidup senang dengan tok lelaki dia. Tu dia panggil kufur kepada tok lelaki. Baik. Lepas jadi jangan sekali-kali mengadukan segala hal ehwalmu yang berupa kesusahan
dan sebagainya kepada orang lain, sebab dikhawatiri bahawa Allah akan murka. Takut Tuhan marah ke? Lalu diserahkan semua urusanmu itu kepada orang itu. Jadi Tuhan kata aku suruh dia lah. Enggak suruh dia, siapa dia nak cara kita kalau Tuhan tidak cara ke? Siapa dia nak cara kita kalau Tuhan tidak cara kita? Siapa dia nak makan minum kita? Siapa dia nak udara untuk kita bernafas? Siapa dia nak kesihatan tubuh badan kepada kita? Kalau Tuhan tidak bagi. Nah, itu dia. Yang keenam kata dia, jangan harapkan orang lain itu akan bersikap sama terhadapmu bila berada di belakang. Ini satu pula. Tak adil lah. Jangan kita duk harap dak orang layan ni orang kepada kita ni di belakang kita sama dengan depan kita. Jangan duk anggap dia depan kita ni manis muka. Dia depan kita dia kecek molek. Nampak dia berlembut dengan kita. Jangan duk harap alik belakang kita dia lagu tu. Tak ramah lagu tu. Nah. Harapan semacam itu adalah sia-sia belaka dan tidak betul. Harapan kita lagu tu dia panggil harapan sia-sia. Harapan orang depan kita dengan belakang kita tu sama, tu dia kata harapan hok sia-sia. Boleh faham dah? Allahu Akbar. Jadi begitulah kadang-kadang boleh jadi kita berasa orang kecek molek dengan kita. Orang mari duk congok keliling kita tak? Maka kita berasa segar, berasa aku ni bergunalah kat orang boleh jadinya. Tapi belum tu tuan-tuan, apabila surai daripada kita, apabila balik rumah masing-masing ni, tak, akan lain lah jadinya. Berdosa lah dia tu ngupak kita tu berdosa. Tapi kita ni apabila bergaul dengan orang ni, gitulah kita kena faham. Jangan duk arak orang depan kita nak wisupa dengan duk belakang kita. Sudah arak lagu tu. Kalau duk arak lagu tu kok sia-sia. Tak akan jadi lagu tu. Adalah cara-cara. Yang ketujuh, jangan terlalu mengharapkan untuk memiliki apa-apa yang ada di tangan orang lain. Jangan kita duk berharap nak milik benda-benda yang ada tangan orang. Jangan. Nasaya anda akan dipandang hina olehnya. Kalau kita buat lagu tu, maka kita akan dipandang hina oleh dia. Tetapi apabila anda meminta suatu benda daripada seorang kawan, lalu diberinya benda itu pada anda, maka itulah seorang kawan yang berfaedah. Kalau kita minta dia bagi, sayang sungguhlah tu. Jika ia tidak memberinya, maka janganlah anda mencacinya. Itu dia. Kelak ia akan menjadi lawan yang bukan senang bagimu untuk menghadapinya. Duk sayang molek-molek. Sebab dia golik-golik lah hak musuh sungguh ni, hak sayang rapat lah. Dia kalau tak sayang daripada awal, kadang-kadang dia tidak musuh sangat. Musuh gitu-gitu je. Ataupun tak kenal. Tapi kita duk perhati memang hak musuh kuat ni hak sayang rapat asal. Nah. Kalau kita tak kenal mana. Gini lah, sepuh hamba dengan tuan-tuan lah. Hamba mengajar sini lama zaman dah. Tak. Tapi kenal gitu-gitu je lah. Kenal gitu-gitu, tak ada musuh gapo lah. Tapi kalau kena rapat ni, boleh jadilah. Sama ada kita nak marah dia, ataupun dia nak marah kita. Boleh faham dah? Kemudian kata dia yang ke-8, jangan membuang masa untuk menghamburkan nasihat kepada orang yang sudah ternyata tidak mahu menerima nasihat darimu. Ini dia kata kalau ada qarinah wadhihah, kalau ada memang kita kata nasihat dia ni macam sia-sia, tak ada harapan langsung lah. Tak ada harapan langsung lah. Dia sehari dua ni ada kan orang tu kenal berlaku lah. Ugut nak jadi murtad gitu lah gitu. Sadak.
Jadi kalau dia kata kalau tindak ke dia ugut nak jadi murtad. Masya-Allah. Orang yang ugut nak jadi murtad, dia jadi murtad lalu dah, tak kena ugut dah. Hukum dalam Islam ni, kalau dia kata aku nak jadi murtad lepas murtad lalu, tidak kena lepas ni. Boleh faham? Murtad ni bukan benda mugut lepas tu siapa masa baru jadi dah. Niat nak jadi murtad esok, lalu dah jadi. Ataupun dia sebut aku esok nak jadi murtad, lalu dah jadi. Duk ugut orang nak jadi murtad, jadi dah. Dalam Islam jadi dah murtad tu. Nak faham boleh? Inilah kejahilan manusia ni, masya-Allah. Berpunca segala-galanya daripada kejahilan. Tak mengaji akidah, tak mengaji gapo dak. Terlalu hanyut dengan hawa nafsu, terlalu tergoda dengan hawa nafsu, ditipu oleh syaitan. Jenis lagu tu kok nasihat. Soalan kita ni dia kata orang kalau kita nasihat napuk tak ada jalan, pakai dok, pakai suduh, tak kena nasihat, dah kata Imam Ghazali. Nah. Kerana bukan sahaja ia tiada akan mendengar nasihatmu itu, malah ia akan memusuhimu pula. Muka setakat tak dengar, musuh pula. Kalau perlu dinasihatkan juga, maka hendaklah dengan sindiran atau memberikan berbagai-bagai contoh dengan bercerita tanpa diberitahukan kepadanya bahawa dialah orang yang dimaksudkan. Hak ni apa Imam Ghazali nak sebut cara kita nak nasihat kepada orang ni, dia ada banyak cara lah. Ada banyak cara kita nasihat kepada orang ni. Jadi di antara cara yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, apabila setengah-setengah sahabat ada kata satu perkara, ada bertindak satu perkara, maka nasihat Nabi ni apabila nak nasihat biar apa dia ni, biar boleh orang dengar belaka, biar boleh orang faham belaka sekali nasihat. Kalau pergi nasihat dia saja, nampak boleh jadi dia je lah, orang lain tak dengar nasihat. Yang Nabinya nak orang ni dengar belaka nasihat Nabi, dan juga boleh jadi tak siri malu kawan tu. Maka banyak kalau kita tengok dalam kata-kata nasihat Nabi SAW, banyak biasanya Nabi kata, ma balu rijalin yaquluna kadza, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza. Dak, Nabi kata balo ada orang-orang yang berkata perkataan-perkataan sekian. Ada balo kaum-kaum yang melakukan perbuatan-perbuatan sekian-sekian. Itu cara. Lebih dah. Tu orang panggil tidak tuju kepada orang yang tertentu. Nampak tak? Jadi biasalah tu. Contohnya Nabi kata, apabila Nabi tengok seorang semaya ni, semaya lengoklah kata. Nabi tengok masa semaya sunat lah, masa semaya fardu kau Nabi duduk depan tak? Tapi Nabi ni ada hadis Nabi sebut, walaupun aku duduk paling depan, aku nampak ke belakang ni. Ada hadis Nabi sebut lagu tu. Nabi sebut, Nabi nampak perbuatan kata-kata hak orang duk buat alik belakang Nabi. Ada hadis lagu tu. Nabi tengok seorang duk tengah semaya sunat ni, nak duk lengok ala ke atas semua. Maya lengok ala ke atas. Dan memang orang kita pun ada lagu tu. Tak tahu duk lengok nak cari gapo ala kata. Duk tengok kipas musim ke lagu mana. Ada bang Allah. Padahal dengar sok modoh. Amo rasa orang tu biasa dengar, orang lengok ala kata biasa dengar. Orang ngajar tu maknanya kalau semaya ni tengok mana? Tengok tempat sujud. Kecuali masuk apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah tak? Maka tu tengok jari situ mata. Situlah. Lebih. Tapi pada awal hingga akhirnya tengok tempat sujud. Amo rasa sebut kata orang semaya ni dia faham. Dia biasa dengar.
Nak kalau orang rajin semaya sunat, tak okey lah dia tak tahu semaya ni kena tengok tempat sujud. Tapi tak tahu bangkit daripada sujud yang kedua, bangun qiyam tu kok duduk gitu dak. Ataupun Allahu akbar. Lengok lagu tu. Nabi tengok, Nabi perhati tengok. Tak. Maka Nabi pun biasalah Nabi tengok benda-benda perbuatan yang tidak betul ni. Nabi nak nasihat secara umum supaya boleh dengar belaka, biasa. Nabi berkhutbah dia panggil. Bukan khutbah jemaah, berkhutbah ni mana Nabi bucak lah. Panggil para sahabat, kadang-kadang naik atas mimbar, kadang-kadang tidak naik atas mimbar Nabinya. Tak. Maka Nabi panggil belaka, termasuk lelaki yang semaya yang duduk tengok langit tadilah. Baik. Nabi kata, ma bahlu aqwami. Gitulah cara Nabi nasihat. Ada balo beberapa orang ni, ada balo beberapa kaum, beberapa puak ni. Nabi tak tuju kepada orang tertentu lah, beberapa puak, mana ramai lah. Tak. Nabi kata semaya ni dia lengguk ala kata. Okey, Nabi kata pilih. Sama ada dia nak lengguk ala ke bawah, nak tengok tempat sujud, ataupun dia terus lengguk ala ke atas lagi tu. Lepas tu Tuhan akan sambar penglihatan dia, mata dia buta. Nampak tu? Pilihlah kata Nabi. Pilih sama ada dia nak lengguk ala ke bawah, tidak lengguk, tunduk ala ke bawah tengok tempat sujud, ataupun dia nak terus lengguk lagu tu, biar Tuhan sambar mata dia menjadi buta, kata Nabi. Makna tak comel benar siapa kau Nabi kata lagu tu. Boleh bah? Nabi kata korang molek buat gitu lain. Nabi kata siapa Nabi ugut lagu tu dah. Orang semaya lengguk ala kata ni, tunggulah. Tunggu Nabi Tuhan sambar penglihatan dia jadi buta. Tunggu. Jadi Nabi guna uslub gaya bahasa lagu tu tadi. Ma balu aqwamin. Walaupun Nabi tengok seorang aja buat gitunya, tapi Nabi kata balo. Apa pasal balo setengah-setengah kaum ni apabila semaya lengguk ala kata. Jadi banyaklah hadis-hadis Nabi hak Nabi nasihat dalam bentuk lagu tu, dalam bentuk tidak tuju kepada individu tertentu, walaupun seorang saja buat, tapi Nabi tuju kepada ramai-ramai, dan golik-goliknya Nabi guna perkataan lagu tu. Ma balu rijalin ma balu aqwamin. Balo beberapa orang lelaki, balo apa dia ni, beberapa kaum, kata Nabi. Itu cara nasihat Nabi SAW. Tapi bukan lagu tu sajalah. Nabi nasihat ni banyak cara. Nasihat direct pun ada. Nasihat direct pun ada. Tuju kepada orang tertentu pada panggil. Nabi panggil bagi nasihat pada dia. Tak. Tapi nasihat Nabi tu nasihat yang bukan setakat berguna lah. Bukan Nabi ni boleh kita kata boleh baca lah. Orang ni pesing perangai lagu mana. Orang ni pesing perangai lagu mana. Ada seorang yang mari tanya Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Nabi tengok dia ni, renggai dengan ibu bapa tu, apa cara kau mokpok ni. Maka Nabi kata, amalan lebih baik ialah birrul walidain. Jaga ibu bapa, buat baik pada dua ibu bapa. Orang lain pula mari tanya, apakah amalan yang baik wahai Rasulullah, paling baik, paling banyak pahala? Nabi tengok dia ni, semaya lagu mana ni, kurang khusyuk ke lagu mana, lambat ke lagu mana. Nabi kata, afdalul a'mali as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling afdal sekali ialah semaya awal lah. Begitulah nasihat Nabi SAW. Kalau nasihat kepada dalam bentuk individu lagu tu, maka Nabi tengok perangai orang tu lagu mana. Tapi kalau secara umum, tujuannya tak si malu kawan tu satu, dan juga untuk mendapat nasihat secara umum kepada orang lain, walaupun hak buat seorang sekalipun. Itulah apa yang kita kongsikan pada malam ni. Sebahagian daripada rumusan kepada apa dia ni, tata cara kita nak bergaul dengan setiap lapisan masyarakat. Jadi sebab itulah
Cuba kita fahami betul-betul, barulah hidup kita ni orang panggil jangan duk berharap kepada makhluk sangat. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun minta tolong dengan orang, dia tolong kita alhamdulillah, tapi dia tolong lagu mana tak tahu. Apa dia kata kepada kita tak tahu. Tapi kalau Tuhan tolong kita tuan-tuan, Tuhan tolong dengan limpah kurnianya. Tuhan tidak, orang panggil tidak ngepek seporang lah. Orang lain tolong-tolong pun kadang-kadang nak kata depan kita tak gamuk yang ngepek alik belakang. Tapi Tuhan ni kalau wi kita, dia wi dengan sepenuh limpah kurnia dia kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa akhrijna bihi minaz zulumati ilan nur. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. الله أكبر.